wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua penonton-penonton yang berada di rumah dan maupun yang berada di tempat kerja dan maupun juga yang masih berada di Institut Pengajian Tinggi. Jadi selamat datang kita kembali lagi dalam segmen Persada Mahasiswa Bitara iaitu sesi perbincangan berkaitan dengan kepentingan keterlibatan dalam politik kampus. Okey, jadi pada hari ini saya membawa 3 panel yang merupakan seorang pemimpin di tempat pengajian masing-masing di mana mereka mempunyai bakat kepimpinan dan keintelektual yang tinggi. Jadi, temu masa saya akan memperkenalkan panel-panel kita. Untuk panel kita yang pertama, kita ada insan yang bergagah perkasa, yang handsome, moleknya. Dia berpakai kod hitam yang katanya baru habis kelas tadi. Okey, yang bernama Muhammad Adib Izzuddin. Beliau merupakan Presiden Persatuan Mahasiswa Islam Perlis dan juga merangkap yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Teknologi Marah Perlis dan berumur 23 tahun dalam mengambil jurusan Ijazah Pengurusan Sukan. Apa khabar Adib? Sihat? Alhamdulillah sihat saja di sini, masih berada di Perlis, belum pulang ke kampung halaman, menguruskan di sini saya sedang menguruskan penghantaran pelajar pulang yang terkandas dalam kampus. Alhamdulillah, nampak itu salah satu pengorbanan seorang pemimpin mahasiswa untuk memastikan kebajikan mahasiswanya selamat di tempat pengajian mereka. Okey, jadi saya akan teruskan dengan panel kita yang kedua iaitu salah satunya saudari ataupun permata ataupun bidadari yang berada dalam sesi perbincangan kita pada hari ini iaitu saudari Siti Nur Syahira. Apa khabar Siti Nur Syahira? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, okey, bagus. Okey, beliau merupakan setiausaha di volunteer Unicell Shah Alam dan merupakan timbalan setiausaha 1 Majlis Perwakilan Pelajar Unicell. Beliau berumur 20 tahun dan beliau mengambil jurusan Diploma Perikawanan di tempat pengajian beliau. Okey, jadi seterusnya saya mempersilakan Jauh Nun di sana merupakan negara jiran kita. Kabar silap itu bahasa Jawa, maafkan saya. Okey, bahasa Indo dia. Saya mengenalkan saudara Nazmi Putra. Ya, Nazmi Putra ni merupakan Esko Generasi Prihatin Muda PKPIM Pusat dan beliau merupakan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Prodi dan beliau mengambil bidang studi agama-agama atau dalam bahasa Malaysianya kita boleh katakan sebagai ilmu pembandingan agama dan wahyu. Ni set-set macam Dr. Zakir Naik ni, insyaAllah one day. Dalam Fakultas Usuluddin dan Filsafat di Universiti Islam Negeri Ar-Rani Bandar Aceh. Bandar Aceh, Seramik Mekah. Dan beliau beliau berumur 23 tahun. Ya, masih muda lagi. Apa khabar Nazmi? Sihat? Alhamdulillah sihat. Masih berada di Indonesia atau sudah balik ke Malaysia? Begini, saya sekarang berada di rumah lah. Di rumah di Malaysia. Baru pulang daripada Aceh ke sini. Dan setakat ni alhamdulillah dapat puasa dengan keluarga. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Salah satu rahmat dan satu nikmat dan rezeki untuk kamu Nazmi. Alhamdulillah. Ya. Okey, jadi kepada penonton-penonton yang berada di rumah, sebelum kita meneruskan perbincangan kita pada hari ini, bolehlah jika saya mengupas sedikit apa perbincangan forum kita pada hari ini yang kita ingin berikan untuk kita sama-sama kita perhatikan dalam konteks politik ini. Okey, pertama sekali kita kena tahu politik itu apa. Politik itu diambil dari bahasa Yunani yang bermaksud polis ataupun dikatakan umumnya sebagai sesuatu kekuasaan ataupun bukan kerekaan, Muhammad merupakan salah satu kegiatan yang dibuat, dipelihara dan digunakan oleh masyarakat untuk peraturan yang ada di dalam masyarakat. Dan juga kita boleh katakan kalau sekata itu dalam konteks luar, dalam konteks masyarakat di Malaysia ataupun di negara-negara ataupun di seluruh dunia, tapi dalam konteks kampus pula dia skopnya terkecil. Di mana sama juga seperti peranannya di luar masyarakat, tetapi kita tertumpu kepada kampus, seorang pemimpin, pelajar, skop yang besar, mahasiswa untuk menggembleng, untuk membantu, untuk menjaga kebajikan mahasiswa. Seperti YB menjaga kebajikan rakyatnya di tempat-tempat mereka sendiri. Okey, baik, tanpa buang masa,
Saya akan bertanya kepada panel kita yang pertama iaitu saudara Adib. Baik, setahu saya universiti ini tidak membuat seperti mana universiti besar. Ataupun setahu saya universiti UiTM ini dia cara sistem dia tidak sama dengan cara universiti-universiti yang lain. Kerana saya juga merupakan alumni UiTM di Wah. Cawangan Tapah. Jadi Nice. Salam Sistem- UiTM. saya belum UiTM di hatiku. Okey. Baik. Jadi yang pertama sekali saya ingin bertanyakan kepada saudara Adib, boleh ceritakan serba sedikit apakah budaya politik di UiTM itu sendiri? Bagaimana suasana politik di sana? Okey, dipersilakan. Baiklah, alhamdulillah, terima kasih Abang Iman. Baiklah, sedikit yang boleh saya kongsikan berkenaan dengan budaya politik di UiTM, yang khususnya di UiTM Perlis lah, kerana saya merupakan pelajar semester 5 ijazah pengurusan sukan. Kalau diikutkan saya sudah berada di sini hampir 5 tahun, bermula dengan diploma saya di sini dan degree saya juga di sini. Apa yang boleh saya kongsikan ialah secara kalau kita lihat secara totalnya, keterlibatan politik wujud di kalangan pelajar sama ada mereka sedar atau tidak sedar. Itu yang boleh saya katakan. Seperti contoh, kita ada di sini ada hari terbuka kelab yang kami menamakan sebagai Verbest. Di sini yang kami lihat ialah semua organisasi pemimpin dalam kelab persatuan masing-masing menerajui kepimpinan dengan membawa untuk menarik ahli kelab mereka untuk mengatur strategi, menarik lebih ramai ahli-ahli kelab dengan yang bermula dengan hanya minat kumulatif antara sesama mereka. Ini yang saya nampak sedikit sebanyak mereka sudah bermula bergiat dengan elemen-elemen politik untuk menambah ahli, mengatur strategi, perjalanan kelab, pembawaan kelab masing-masing. Itu satu contoh yang saya boleh nampak berkenaan dengan budaya politik di sini sedikit sebanyak. Seterusnya berkenaan dengan kepimpinan di fakulti. Di sini pun kita dapat lihat lantikan untuk MT, Majlis Tertinggi Fakulti, dilakukan ada secara demokrasi yang menjadikan pemimpin fakulti masing-masing seperti presiden fakulti berlumba-lumba untuk meninggalkan legasinya lebih baik daripada mantan-mantan mereka sebelum ini. Di sini mereka berusaha untuk membina imej yang baik untuk fakulti masing-masing, di samping untuk mereka memastikan untuk melahirkan generasi pimpinan fakulti seterusnya yang lebih baik daripada mereka. Itu contoh kedua. Seterusnya berkenaan dengan pilihan raya kampus. Di sini pilihan raya kampus dilakukan secara tahunan. Kayaknya secara penggalnya setahun diterajui oleh satu batch kepimpinan. Yang menariknya di sini ialah dalam pilihan raya kampus yang lepas, di mana yang saya sendiri bertanding, pilihan raya kampus di sini dilakukan secara fakulti masing-masing. Jadi setiap calon hanya bertanding untuk meraih undi di dalam fakulti masing-masing. Di sini di UiTM Perlis kami mempunyai sebanyak 7 fakulti. Jadi di setiap fakulti akan hanya ada dua calon yang menang. Di situ saya dapat lihat pada yang PRK yang terlepas, pilihan raya kampus yang lepas, hampir 80% pelajar turun mengundi, mencapai bagi saya persen yang sangat baik. Di sini juga kita dapat lihat pihak pengurusan universiti memberikan kebebasan berkempen kepada para calon, seperti contohnya mereka memberikan kami wang untuk bertanding daripada hak ehwal pelajar, juga memberikan kerjasama daripada segi menggunakan fasiliti di dalam kampus UiTM untuk menyampaikan manifesto para calon masing-masing. Di sini saya nampak suasana pilihan raya kampus tu amat hidup dan amat digalak-galakkan oleh hal ehwal pelajar di UiTM Perlis. Dan seterusnya sedikit saya nak kongsikan berkenaan dengan sebenarnya ramai pelajar kita yang semakin cakna berkenaan dengan keterlibatan politik. Kalau dulu kita menganggap politik ini sesuatu yang mahasiswa tidak mengambil tahu, sebenarnya dia sesuatu yang menyangkallah ideologi tu. Kerana rupanya ramai mahasiswa yang berminat dan
ingin ke depan berkenaan dengan pembawaan politik masing-masing di sini. Itulah sedikit sebanyak boleh saya kongsikan berkenaan dengan keterlibatan politik dan budaya politik di UiTM Perlis. Baik, terima kasih saudara Adib. Okey, saya kupas sedikit lah, saya mengambil poin-poin daripada saudara Adib tu di mana dilakukan secara demokrasi. Ya, sudah termaktublah dekat Malaysia ni memang semua universiti kita melakukan secara demokrasi, dan salah satu yang saya amat berbangga dan sangat impress dengan UiTM ni, seramai 80% pelajar turun untuk mengundi pemimpin mereka. Jadi bagi saya inilah salah satu capaian yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat tinggilah, sebab saya nak kata kalau universiti-universiti lain pun tidak mencapai lagi 80% yang pelajar yang turun mengundi di tempat kita masing-masing. Dan cuma tu saya nak tahu lebih sedikit Adib, bagaimana cara kempen dekat UiTM tu? Di sini cara berkempen kami lakukan kami ada malam rapat umum di mana di Anjung Siswa, di mana pusat kegiatan pelajar kami. Kami dibenarkan untuk berkempen secara open mic. Jadi di situ itu satu platform untuk kami berkempen, menyampaikan manifesto masing-masing. Dan juga kami dibenarkan untuk mengadakan perayaan berkempen. Jadi kami boleh masuk ke kolej-kolej untuk menyampaikan manifesto, untuk bersuai kenal dengan para pelajar di sini di kampus. Baik. Okay, terima kasih kepada saudara Adib. Jadi seterusnya saya akan meneruskan pembincangan kita untuk saya kepada panel kita yang kedua, salah satunya bidadari kita yang berada di sini. Jadi kepada saudari Syahira, saya nak bertanyakan kepada saudari berkaitan dengan, saya tahu soalan ini sama seakan panel kita yang pertama. Kita dapat ketahui bahawa Universiti Selangor adalah salah satu universiti di bawah naungan Kerajaan Negeri Selangor, dan juga dia merupakan IPTS, universiti swasta yang berprestasi tinggi juga di Malaysia. Jadi saya merasakan bahawa mungkin budaya politik di Universiti Selangor ada sedikit berbeza daripada universiti-universiti di bawah naungan kerajaan. Jadi boleh saudari ceritakan serba sedikit berkaitan dengan budaya politik di UniSel itu sendiri. Terima kasih. Silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya? Okey. Terima kasih pada saudara Zul atas sebagai moderator. Jadi apa yang boleh saya kongsikan daripada politik kampus di UniSel, kalau kita bercakap mengenai politik, mesti dalam fikiran kita akan terfikir berkaitan dengan pilihan raya, manifesto yang akan dijanjikan dan pelbagai lagi lah yang kita akan terfikirkan. Jadi saya yakinlah dekat universiti UniSel sama juga seperti IPTA yang lain, tapi cuma ada sedikit perbezaan lah dari segi sistem ataupun cara pelaksanaan tu. Jadi bila pilihan raya di UniSel ni, berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti iaitu HCP UniSel, pada tahun lepas 2019, pilihan raya 2019 sebanyak 8,185 orang pelajar yang layak untuk mengundi, tapi kami tak seperti UiTM, sebab UiTM kan 80% pelajar turun mengundi kan, tapi kami hanya 28% je, 29% je yang turun mengundi untuk kedua-dua kampus lah. Jadi bagi kami peratusan turun mengundi ni sangat berkurang lah, sangat tidak memuaskan kerana hanya 28%. Antara faktor yang menyebabkan persen ni berkurang adalah mungkin disebabkan pelajar-pelajar ni yang mana yang semester akhir ataupun yang mana dah pernah merasai pengalaman mengundi sebelum ni, mereka dah rasa serik untuk mengundi disebabkan mungkin pimpinan-pimpinan yang lepas ataupun disebabkan sikap mereka sendirilah yang tak nak ambil tahu tentang keadaan politik di
kampus mereka sendiri. Jadi saya memetik daripada kata-kata senior saya, dia ada bagi sikit pesanan lah. Dia cakap mahasiswa adalah cerminan negara. Jadi apa yang saya terfikir kat sini, mahasiswa adalah cerminan negara. Andai kata sebuah universiti tu tak ada politik ataupun tiada pilihan raya yang dijalankan di kampus, sama juga dengan Malaysia. Mahasiswa ni tak ada pengalaman untuk mereka mengundi satu hari nanti, sebab kita tahu kan sekarang ni had mengundi diturunkan pada 18 tahun. Dan 21 tahun pun, even 21 tahun pun ada lagi yang dah layak mengundi tapi mereka tak nak mengundi. So dari sinilah, dari universiti ni kita menerapkan kenapa kita perlu mengundi. Jadi dengan ni mereka kalau bukan daripada sekarang, daripada sudut mahasiswa mereka bergelar sebagai mahasiswa, kalau bukan mereka mengundi sekarang, bila lagi diorang nak menerapkan sikap-sikap macam tu. Mengundi ni bukan hal politik, atau sebab mungkin ada setengah pelajar, setengah mahasiswa yang menganggap mengundi ni macam buang masa mereka, macam nak buat apa mengundi, nanti pimpinan tu sama je tak jalankan tugas juga, macam tu. Dia akan berkata perkara-perkara yang negatif. Jadi andai kata diorang berkata begitu, saya rasa bagi saya pemikiran mereka tu adalah pemikiran yang salah lah. Sebab di waktu begini, di peluang yang kita ada ni, sebagai mahasiswa kita perlu untuk mencari seberapa banyak pengalaman yang kita ada untuk kita teruskan kehidupan kita pada masa akan datang. Yang seperti yang kita tahu, dunia luar, dunia pekerjaan, dunia kehidupan luar lagi banyaklah cabaran daripada dunia yang kita berada sekarang ni. Jadi dan apa yang menariknya, bila pilihan raya tahun lepas, kami di UNISAN mempunyai pertemuan antara tiga penjuru. Tiga penjuru itu yang 3 parti politik lah kami bertanding. Jadi yang menjadi seronoknya di sini apabila kami melihat semaraknya jiwa semangat tu untuk mengundi, dan bagaimana parti-parti itu bertanding. Jadi kita boleh dapat nampak bagaimana sesebuah parti itu mempengaruhi mahasiswa di UNISA, ataupun calon itu sendiri yang mempengaruhi mahasiswa di UNISA sendiri. Jadi sebab di UNISA hanya 28%, so kami tak dapat nak jangkakan tinggi lah, sebab sebelum ni lebih lagi kurang lah berbanding dengan UiTM. Jadi saya fikirkan di masa yang kita ada ni, di masa yang sekarang, sebagai kita bergelar, selagi kita bergelar mahasiswa tak lama, kita tak bergelar sampai macam pelajar sekolah dulu, kita bergelar sebagai 11 tahun. Jadi sebagai mahasiswa kita mungkin bergelar 2 tahun, 3 tahun, ataupun paling lama 4 tahun untuk kita sambung degree kan. Jadi kalau budaya di politik di UNISA ni sangat kurang lah. Untuk kalau dalam konteks berkempen pula, saya sendiri tak dapat merasailah pengalaman berkempen, sebab ketika itu saya berada di selatan Thailand untuk membuat misi kemanusiaan. Jadi tapi saya bersama rakan saya lagi seorang berasa semangat tu masih ada bersama kita orang, bersama kami untuk ke Thailand tu. Jadi kami mengambil inisiatif untuk buat sebuah video untuk memberi sokongan. Maksudnya video tu dicakap oleh orang-orang Thailand, dan mereka memberi kata-kata semangat dan sokongan untuk mengundi parti-parti kami, dan untuk mengajak mahasiswa-mahasiswa UNISA turun mengundi. Itu adalah budaya politik, sedikit budaya politik di UNISA. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Syahira. Wow, nampak saya sangat, yelah, kita mungkin sebab tu saya katakan tadi, setiap IPT dia ada permasalahan ataupun ada ralat-ralat yang tertentu setiap pelajar ni. Kawan-kawan kita sendiri, yang mungkin di UiTM kita 80%, tapi di UNISA kita hanya dapat 28% saja. Dan saya tidak merasakan mahasiswa ni belum sedar lagi, dan saya mengharapkan MPP UNISA boleh buat sesuatu agar mahasiswa-mahasiswa ini
rasa bahawa pengundian ni adalah salah satu tanggungjawab, ataupun lebih katakan lagi yang lebih berat, saya katakan itu sebagai amanah kepada mereka. Kerana bagaimana mereka nak mengatakan sesuatu kepada pemimpin mereka, bahkan mereka tidak mengundi. Itu salah satu soalan. Sebab ramai antara kawan-kawan kita, dia tak mengundi tetapi dia banyak komen negatif berkaitan dengan MPP. Jadi perkara yang sebegitu tak selayaknya bagi mereka untuk keluarkan kata-kata sebab mereka tidak mengundi. Dan saya sangat impress lagi satu dengan cara parti Syairah. Syairah, parti apa Syairah? Kalau saya parti Harapan Mahasiswa. Baik, Harapan Mahasiswa. Baik, terima kasih. Setahu saya dekat Unisel ni, tuan-tuan dan perempuan dan juga kawan-kawan yang berada di rumah yang sedang menonton, di Unisel ni kita ada 3 blok. Di mana kita ada Harapan Mahasiswa, kita ada Demi Mahasiswa dan kita ada Pelindung Mahasiswa. Jadi kita dapat merasailah macam bagaimana suasana berkempen macam pilihan raya di Raya Umum di Malaysia tersebut. Dan lagi satu saya rasakan bila bertanding menggunakan video, lepas tu mengata ada buat recording daripada orang-orang Thailand memberikan sokongan, di salah satu cara ataupun salah satu perkara yang sangat memberi impak lah sebenarnya, sebab mendapat sokongan daripada orang luar yang menguatkan lagi bahawa mahasiswa parti daripada Harapan Mahasiswa ini adalah sangat-sangat memberi manfaat dan sangat-sangat berkesan untuk membantu masyarakat dan membantu masyarakat di kampus masing-masing. Jadi terima kasih Saudara Syairah. Tanpa membuang masa, kita teruskan juga kepada abang kita dari Indon. Dah lama tunggu dah tu. Okey. Saudara Nazmi, baik, kita tahu walaupun kita Malaysia dengan Indonesia ni, kita ni serumpun dari segi adatnya dan budayanya, tetapi setahu saya, Indonesia ni adalah merupakan salah satu gerakan mahasiswa yang paling radikal sekali. Malaysia tidak seradikal dengan Indonesia. Jadi serba sedikit sebanyak impak daripada gerakan mahasiswa yang berlangsung dahulu akan memberi kesan kepada pelajar-pelajar mahasiswa di kampus-kampus di sana. Boleh ceritakan serba sedikit berkaitan dengan budaya politik di Indonesia? Dipersilakan Saudara Nazmi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih kepada saudara Dizo Aiman atas soalan tadi. Okey, saya ini berdasarkan saya melihat situasi di kampus saya. Dan uniknya kampus saya ni, kami ni ada gelaran satu. Nama gelaran kami adalah Lautan Biru. Lautan Biru. Bayangkan bagaimana tahu kan gelora Lautan Biru ni, begitulah geloranya mahasiswa Aceh. Jadi dan bagaimana budaya yang diterapkan, pertama budaya politik. Kita kena tahu budaya politik di WinRN ini juga atau Lautan Biru. Yang bermula ni juga, dia adalah bermula daripada ada satu daripada bawah sampai ke atas. Bermula daripada jurusan dan pergi ke fakultas dan akhir sekali universiti, peringkat tertinggi universiti. Okey. Dan mereka ini kalau kita tahu teman-teman kita daripada UiTM dan daripada Unisel ada jauh perbezaan dengan kami. Kami panggil juga pilihan raya kampus, tapi dengan cara bersistem lain sikit. Dia adalah dipanggil MUBES. Indonesia ni tahulah dia ada perkataan-perkataan yang singkatan. MUBES ni dikenali sebagai musyawarah besar. Jadi musyawarah besar ni juga pilihan raya yang dijalankan itu berdasarkan ketua. Macam kami di universitas ini, di universiti ini mempunyai 73 ketua lembaga. Termasuk ketua lembaga yang paling atas di universiti dan ketua lembaga di fakultas. Dan ketua lembaga ini yang membuat pilihan lah. Dan daripada pilihan tu juga disuruh juga hantar wakil. Contoh di bahagian ketua lembaga jurusan, diminta ketua lembaga hantar 3 perwakilan. Dan maksudnya 3 perwakilan ni yang akan memilih siapa ketua untuk jurusan tu.
Dan begitu juga dengan yang lain juga, sama yang sampai ke atas. Dan dia berbeza kalau kita tengok kalau di Malaysia kita ada peratus berapa kehadiran turun 80%, 28%. Tapi di Aceh tidak sebegitu. Maksudnya pemilihan ketua itu berdasarkan daripada ketua-ketua lembaga dalam musyawarah. Jadi kalau nak menang menang sebagai presiden atau dipanggil presma, iaitu presiden mahasiswa, perlu mengenai 2/3 undian daripada itu. Maksudnya kalau daripada 73 itu kena dapat 60 undian daripada ketua lembaga. Jadi ini adalah sistem yang diterapkan daripada dulu sampai sekarang. Dan apa yang saya menghairankan di Win hari ini atau Lautan Biru ini, kalau kita lihat, kalau situasi politik selalu berlaku ketika mahasiswa semua ada, betul? Betul. Jadi yang berlaku di Win hari ini ketika mahasiswa semua dalam keadaan libur, dicutikan. Jadi siapa yang nak mengundi? Jadi tinggallah ketua-ketua yang ada di situ. Dan ketua ini juga diminta 3 orang untuk menghantar perwakilan. Dan ini adalah sistem. Jadi kita menyambut baik dengan sistem yang atau budaya yang dibawa oleh pihak sana. Dan saya yakin setiap apa yang dibawa sebenarnya dah bincang awal. Maksudnya perancangan. Dan kami dipilih dalam itu berdasarkan fakultas. Maksudnya kalau saya daripada Fakultas Soluddin, dan Fakultas Soluddin ni kena mencalonkan siapa nak untuk naik ke Presma atau Presiden Mahasiswa. Begitu juga dengan fakulti-fakulti yang lain. Jadi ada perwakilan. Macam tahun ini ada cuma 3 orang. Dan saya nampak apa budaya yang menjadi saban tahun, iaitu mereka ini sangat lantang, agresif. Pertama, kalau dalam itulah musyawarah besar tu, kalau hari ni kalau tak dapat siapa pemimpin untuk dilantik untuk hari ni, MUBES tu tak akan berhenti. Kalau seharilah, kalau 2 harilah, kalau 3 harilah. Dia akan duduk kekal di situ. Selagi tiada pemilihan Presma. Itu. Jadi itu yang budaya yang ada di Lautan Biru ketika itu. Dan saya rasa ini menampak perbezaan antara Aceh dan Malaysia ketika ini. Dan saya yakin keberadaan mereka ini saya boleh katakan dalam 80% juga. Maksudnya ketua-ketua lembaga ni cakna, maksudnya mengetahui tentang politik kampus sebab mewakili pada kampus mereka. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih Saudara Nazmi. Wow, kita nampak selama ni kita mendengar pertandingan, kita mendengar perlawanan dan pilihan raya di Malaysia kita, di negara kita sendiri, tetapi rupanya di negara luar, jiran, tak jauh, kita lagi jauh, kita ke jiran je. Sempadan kita saja. Kita dah nampak perbezaan yang ketara. Sebab saya dah merasakan, salah satu yang saya sangat kagum dengan pelajar Indonesia ni, sifat mahasiswa mereka semuanya bersatu. Mereka boleh bersatu. Kalau mereka ada satu isu yang melibatkan pada diri mereka yang boleh menggugurkan kenegaraan, mereka akan bersatu untuk memperjuangkan isu-isu tersebut bersama. Tidak sama berbanding di Malaysia, kita masih lagi kita bukan tak ada kesedaran, kita ada kesedaran tapi kita tidak mencapai satu tahap seperti mana mahasiswa di Indonesia. Dan saya sangat tidak terkejut apabila mahasiswa Indonesia ni bersifat dia agresif. Memang perangai Indonesia memang daripada dulu sampai sekarang semangat mereka tu sangat-sangat tinggi, patriotisme itu sangat tinggi. Dan mereka tidak ada, bukan pelajar yang mengundi. Ya, sahabat-sahabat dan saudara-saudari yang berada di rumah, bukan kita yang mengundi pemimpin-pemimpin mereka, tetapi ketua-ketua lembaga di tempat pengajian mereka yang mengundi di tempat mereka. Jadi bagaimana kepercayaan pelajar-pelajar kepada ketua lembaga mereka ni agar ketua lembaga ni tidak salah digunakan kekuasaannya untuk kepentingan peribadi di universiti. Jadi saya merasakan mungkin kepercayaan pelajar kepada ketua lembaga sangat tinggi dan mungkin ketua lembaga di sana pun setiap hari ataupun sentiasa mengambil tahu, mengambil berat tentang isu-isu pelajar-pelajar di tempat pengajian mereka.
Ya, baik, terima kasih Nazmi, salah satu pengetahuan yang sangat-sangat bagus dan sangat baik untuk kami pelajar-pelajar di Malaysia. Jadi, baik, seterusnya kita meneruskanlah untuk punya pembincangan kita untuk persingan yang kedua. Semua panel boleh lagi ya. Dan saudara-saudari yang berada di rumah masih elok lagi. Jangan minum air, jangan makan. Kita puasa hari ini. Okey. Baik. Tak ada makanan? Alhamdulillah. Baik, untuk persingan kedua ni saya akan tanyakan kepada saudara adik kita yang sejak pilihan raya yang ke-14 tempoh lalu, kita menyaksikan bahawa Malaysia ini mempunyai pelbagai perubahan yang dilakukan oleh kerajaan kita sebelum berlakunya peralihan kuasa ini. Di mana salah satunya adalah pengundian. Had umur pengundian diturunkan kepada umur 18. Jadi, soalan saya ingin tanya kepada saudara adik, adakah wajar had umur pengundian ini diturunkan kepada umur 18? Kerana yang kita tahu, umur 18 ini adalah satu umur ataupun seseorang yang baru sahaja keluar daripada kancah ataupun kepompong zaman mereka yang tertutup. Mereka baru nak mengenal dunia luar. Adakah wajar untuk umur 18 tahun ini untuk pergi mengundi? Tanpa memasa, saya mempersilakan tafadhal masykurah saudara adik Izzuddin. Alhamdulillah, terima kasih saudara Zulaiman. Okey, berkenaan dengan had pengundian yang diturunkan daripada umur 21 ke 18. Sikit yang saya boleh katakan di sini ialah jika kita melihat pada tahun 1960-an, zaman 60-an 70-an dulu, kita nampak suara mahasiswa sangat kuat dalam politik di Malaysia. Bahkan banyak pemimpin-pemimpin politik yang ada pada hari ini bermula daripada bangku mahasiswa lagi. Banyak ideologi yang diperjuangkan semasa mereka berada di peringkat universiti. Namun selepas kewujudan Akta Universiti, College Akta Universiti dan College Universiti 1971 AUKU, semangat nasionalisme yang tinggi dalam kalangan mahasiswa pada itu sedikit terbatas kerana ada undang-undang khusus yang menghalang kegiatan pelajar dalam keterlibatan politik waktu itu. Kalau kita lihat pada hari ini, kita khawatir dengan mahasiswa tidak cakna atau cetek tentang ilmu politik. Yang kita nampak sekarang ni, platform yang terbaik yang ada untuk para pelajar ialah PRK, Pilihan Raya Kampus, untuk dilihat sebagai medan untuk melahirkan golongan intelek muda yang matang dan berwawasan. Okey. Yang boleh saya katakan lagi berkenaan dengan pilihan raya, semasa pilihan raya ke-14, penurunan undi itu diterajui oleh mantan Menteri Belia dan Sukan, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Okey, jika kita lihat ada pros and cons-nya juga. Kalau kita melihat kepada majoriti negara yang mengamalkan sistem demokrasi, kebanyakannya mengamalkan had undi 18 ini. Bahkan kalau kita tengok hanya beberapa negara termasuk Malaysia yang masih mengamalkan had undi 21. Namun kebanyakan negara-negara yang mengamalkan had undi 21 ini sedang bergerak ke arah untuk menurunkan had undi 18. Bahkan kalau kita nak katakan ini boleh dikatakan sebagai international best practice. Kebanyakan negara-negara besar, negara-negara maju yang ada di dunia mengamalkan had undi 18 ini. Okey, masalahnya yang kita risaukan ialah adakah anak-anak muda kita pada hari ini, mahasiswa kita hari ini bersedia seperti yang dicakapkan saudara Zaiman tadi, umur 18 ni masih muda, masih baru nak mengenal dunia. Kalau dalam bahasa kita panggil BBNU, budak-budak baru nak up. Tapi kalau kita telitikan lagi, kita tak adil untuk kita mengatakan bahawa kita memukul rata semua tidak matang begitu. Kerana pada had undi umur 21 juga masih ada segelintir, bahkan sebahagian yang tidak cakna dan tidak mengambil tahu berkenaan dengan kepentingan politik dan kepentingan mengundi ini. Okey. Kalau kita nak mengatakan kena tunggu matang baru nak mengundi, kematangan ni amat berbeza, amat subjektif untuk setiap insan. Jadi kalau kita tidak bermulakan sekarang, bila lagi kita nak mula? Bagi pandangan saya lah.
Namun kalau kita nak tengok ketersediaan kita ialah kita perlu lihat pada pelajar-pelajar yang ada dalam kampus, di dalam universiti. Kerana bagi saya pelajar-pelajar universiti, pelajar-pelajar IPT adalah perlu menjadi role model terbaik untuk masyarakat kita. Kerana mereka ni adalah yang akan menerajui kepimpinan seterusnya. Mereka inilah yang akan menjadi ilmuwan-ilmuwan dan para pemimpin masa akan datang. Kalau kita lihat pada plan pelaksanaan Undi 18 itu, KBS telah melahirkan MFLS, iaitu Malaysian Future Leader School, yang boleh saya kata mengambil sedikit sebanyak model daripada negara luar, Australia. Kalau kita tengok di sana, para pelajar dah didedahkan dengan kepentingan demokrasi bermula daripada bangku sekolah lagi. Mereka didedahkan dengan kepentingan mengundi, bahkan jika sekecil-kecil perkara seperti mengundi siapa untuk menjadi ketua kelas, siapa untuk mengundi apa menu makanan hari ini. Itu pun sudah diterapkan dalam pendidikan awal di bangku sekolah. Jadi pendidikan kita di Malaysia sedikit sebanyak perlu bergerak ke arah situ untuk memberi kesedaran kepada para pelajar, dia bermula daripada bangku sekolah lagi, bahawa kepentingan demokrasi, kepentingan untuk hak mengundi itu. Kalau nak dikatakan, bila hak mengundi itu, hak bersuara itulah yang perlu digunapakai oleh setiap rakyat di Malaysia, perlu digunapakai oleh setiap pelajar di Malaysia. Kerana itu yang menjadi medan bersuara sebenarnya. Di situ yang akan menentukan kepimpinan kita. Kalau kita nak mengatakan untuk didefinisikan politik itu sendiri, politik adalah kuasa untuk mentadbir sesebuah negara, mempengaruhi masyarakat dan pihak berkaitan untuk keinginan pihak yang mempengaruhi. Secara amnya, politik boleh memberi kesan sama ada kesan positif atau negatif. Ini yang menjadi yang akan membawa kepada pembawaan kepimpinan itu. Yang memberi kuasa kepada kepimpinan adalah rakyat. Jika rakyat tidak cakna berkenaan dengan hak mengundi ini akan bawa masalah kepada kita. Ini membawa kepada pentingnya untuk mahasiswa start umur 18 lagi dah patut sedar dan patut bangkit dengan kepentingan mengundi masing-masing. Namun kematangan mahasiswa dalam politik ini kita perlu polish lagi, perlu giatkan lagi. Kalau seperti contoh, saya seperti ambil contoh saudari Siti Nursyahirah di UNICEL masih 28% untuk had turun mengundi. Di UiTM Perlis 80% boleh saya katakan boleh saya gambarkan kerana kami berkempen untuk hanya dalam fakulti masing-masing. Jadi kebanyakan calon sudah dikenali dan diketahui umum dalam fakulti masing-masing. Yang menjadi cabaran ialah bila kita mahu berkempen, mahu mengajak di kalangan umum yang mungkin kenal atau tidak kenal kita, tapi untuk memperjuangkan ideologi masing-masing. Itu saya rasa menjadi cabaran untuk di kampus-kampus lain. Kalau kita lihat di Malaysia, kalau kita lihat di Malaysia, kita perlu menekankan elemen kematangan berpolitik ini. Kerana semakin awal belia kita diberikan hak untuk terlibat dalam proses demokrasi, semakin cepat juga mereka untuk matang dalam keterlibatan politik. Betul, jika mahu keterlibatan politik mahasiswa, perlu ada juga keterbukaan politik kepada para mahasiswa kita pada hari ini. Itu sekian sajalah yang boleh saya kongsikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Adib perkongsian berkaitan dengan had pengundian berumur 18 tahun untuk turun mengundi. Saya sangat-sangat merasakan bahawa Saudara Adib dia setuju dengan turun mengundian, had umur diturunkan untuk turun mengundi, tetapi dengan cara-cara yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan untuk mengatur
dan untuk memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar ini sebelum mereka, adik-adik kita yang bawah kita ni, dia masuk ke ambang 18 tahun. Contohnya seperti contoh yang diberikan saudara Adib tadi berkaitan dengan di negara Australia, mereka memperkenalkan sistem-sistem demokrasi, sistem-sistem politik bermula dari sekolah lagi. Bagaimana cara untuk mengundi, untuk memilih makanan dan bagaimana dalam soal pembelajaran mereka. Dan mungkin dari situ serba sedikit demi sedikit pelajar itu akan lebih cakna dan pemikiran pelajar, adik-adik kita yang bawa ini akan lebih matang daripada kita. Dan kemungkinan juga kita tak tahulah, walau suatu hari nanti mungkin kita dah jadi seorang ayah ataupun seorang ayah, tiba-tiba kita berborak dengan anak kita yang berumur 15 tahun, dia dah bercerita tentang kenegaraan, tentang ekonomi dan sebagainya. Kita tak terkejut kerana mereka dah memang perlu tahu perkara itu sebelum mereka untuk mengundi. Jadi mungkin pendapat Adib ya, saya setuju juga benda, tapi dengan beberapa cara atau beberapa perkara yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan jika mahukan 18 tahun ini, turun mengundi ini dijalankan di Malaysia. Jadi kita teruskan dengan saudari Nur Syahira. Boleh lagi Syahira? Boleh lagi ya? Okey, alhamdulillah. Untuk Syahira, adakah pertembungan politik kampus ini mencerminkan politik nasional? Setahu kita, seperti mana kita tahu bahawa politik nasional ini kita ada PAS, kita ada UMNO, kita ada PKR, kita ada DAP, kita ada Amanah, kita ada Parti Gerakan, Berjasa dan lain-lain lagi. Dan adakah sama juga seperti apa yang berlaku dalam kampus? Adakah pertembungan dalam politik kampus ini dia yang mencerminkan politik nasional di luar? Seperti mana yang berlaku di luar, adakah yang berlaku di dalam kampus dia mencerminkan politik di luar? Silakan. Okay, untuk soalan adakah politik di luar sama dengan di kampus, bagi saya suasana politik di luar tu saya kecilkan skop dia sebagai di Malaysia lah. Jadi kalau di peringkat Malaysia dan peringkat Indonesia bagi saya adalah sama lah. Dia punya maksud sama saya adalah dari segi berapa parti yang bertanding, dari segi manifesto yang macam saya cakap tadi, manifesto yang dijanjikan dan semangat-semangat yang ditunjukkan kepada kita semua. Jadi cuma apa yang membezakan parti pilihan raya di UNICEF dan di Malaysia adalah sistem yang digunakan. Kalau Malaysia menggunakan sistem parti majoriti yang akan memenangi kerusi Perdana Menteri, tapi lain pula kalau di UNICEF. UNICEF sejak tahun lepas 2019 mereka tukar sistem pilihan raya. Sistem pilihan raya di UNICEF mengikut sistem seperti di Indonesia, yang di mana ada dua kerusi presiden dan kerusi timbalan presiden yang akan dipertandingkan. Maksudnya selebihnya akan dipertandingkan di bawah fakulti lah. Ada fakulti mengikut berapa banyak satu fakulti tu berapa banyak pelajar satu fakulti tu. Macam saya daripada fakulti Business and Accountancy, saya ada 11 kerusi yang dipertandingkan. Jadi dua kerusi yang presiden dan timbalan presiden tu dipertandingkan juga dan selebihnya di kerusi fakulti. Kami tiada kerusi kerusi umum kami tiada. Jadi kalau di peringkat Malaysia, seperti yang kita tahu Malaysia pun ada sistem berkempen, sama juga macam di UNICEF berkempen, ada juga berkempen. Kami saya tengok rakan-rakan saya ni banyak, selalulah diorang bila proses berkempen tu sampai ke tengah malam mereka pergi ketuk di hostel kan. Mereka ketuk satu pintu ke satu pintu untuk meraih undi. Mereka buat macam corner talk dekat kafe untuk memberi pendedahan mengapa manifesto dia begitu dan sebagainya lah. Macam kami di Shah Alam sama juga begitu, tapi kami mempunyai kekangan kerana kami di Shah Alam hostel kami jauh daripada kampus dan sebahagian daripada kami tidak tinggal di hostel. Jadi apa yang kami boleh buat, kami buat juga corner talk, iaitu kami buat di di sebelah Protestant Hall untuk memberitahu tentang kami punya manifesto sebelum kami bertanding yang sebenar lah. Jadi untuk
bagi saya untuk menyertai kalau di peringkat Malaysia, kita perlu ada parti ataupun kita akan ada parti macam-macam parti, ada parti PAS, UMNO, Amanah dan sebagainya, dan bebas pun. Di UNICEF pun macam-macam ada macam tadi saudara Zul cakap, ada DPU, DMU, Protect, Harapan Mahasiswa, bebas pun ada juga. Itu atas kesedaran diri mereka sendiri. Dan kami bagi saya ni adalah amat penting lah untuk kita sedar akan kepentingan politik ni. Jadi bila kita sedar, kita akan tahu mengapa kita perlu bertanding di bawah kerusi MPP ni. Jadi kalau di UNICEF kami tiada parti politik secara teruslah macam dalam kampus kami tiada parti PAS, tak ada parti UMNO. Kami ada parti-parti yang begitu, yang DPU, DMU dan sebagainya lah. So di peringkat UNICEF kalau di peringkat UNICEF ni untuk persamaan dia itulah antara parti-parti yang bertandingkan, sistem yang dijalankan, sistem undi demokrasi dan cara untuk kita bertanding. Kami pun ada juga bergantung banner-banner, tapi kalau nak dibandingkan dengan UiTM, saya ada tengok sebab saya mempunyai keluarga yang berada di UiTM, saya tengok UiTM lagi meriah lah dia punya cara berkempen dekat setiap jalan ada. Kalau di UNICEF ni kita ada kekangan, kalau lagi-lagi di Shah Alam sebab kami ada kekangan lah. Jadi kalau di Besar Jaya pun ada gantung-gantung banner, poster dan sebagainya. Tapi kalau saya nak dibandingkan dengan UiTM, jauhlah berbeza dengan di Aceh. Di Aceh tadi kan yang kalau di Aceh saya rasa lagi di Aceh ni lagi dia punya mahasiswa lagi agresif. Bagi saya secara kasarnya lah, saya boleh katakan mahasiswa di Aceh ni lagi agresif daripada Malaysia. Sebab saya banyak tengok mahasiswa di Aceh ni turun ke lapangan untuk buat demonstrasi untuk menegakkan sesuatu benda. Untuk even perkara tu kecil tapi dia boleh berkumpul ramai-ramai. Saya macam, sebab saya ada beberapa kawan daripada Indonesia, kadang-kadang saya tengok kan diorang mereka tu turun ke jalan untuk buat demonstrasi. Mereka tak takut dengan pemerintah mereka sebab itu hak kita kan, hak kita sebagai mahasiswa, kita pun kena tegak sepatutnya. Tapi di Malaysia macam berbeza lah, kalau di UNICEF pun agak berbeza. So mungkin itulah sedikit persamaan ataupun benda yang kita boleh kongsikan untuk UNICEF dan Malaysia. Terima kasih Saudari Syahira. Jadi nak dikatakan Saudari Syahira tadi itu berkaitan dengan adakah pertempuran politik kampus mencerminkan politik nasional, bagi saya adalah samalah dari segi sistemnya demokrasi, cara mengundinya, cara pilihan rayanya dan cara pemilihan parti itu saja, pemilihan presiden itu saja mungkin agak berbeza lah berbanding dengan politik luar. Tapi kalau di UKM dia sangat-sangat sama, sangat-sangat sama dan lagi memang kita merasakan memang ada suasana pilihan raya umum pula dalam UKM tu. Bawa kereta, buka hello, pusing satu college, ketuk-ketuk pintu asrama, beri flyers, buat ceramah free, kan, bangun pergi dekat kafe, pergi dekat kelas, minta kebenaran lecturer untuk berkempen dan macam-macam lagi. Itu antara salah satu kemeriahan lah pilihan raya kampus di setiap universiti yang tertentu. Jadi seterusnya saya teruskan dengan panel kita yang ketiga. Soekarjo, maafkan saya bukan Soekarjo, Nazmi Putra, tuturkan nama. Okey, baik, kepada saudara Nazmi Putra. Okey, kepada sahabat kita yang sedang menuntut di negara jiran, saya teringat kata-kata Soekarno, merupakan Presiden Indonesia ya. Dia berkata, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Nah, di sini kita mengetahui bahawa pemuda ini merupakan aset negara yang bernilai dan juga dia juga merupakan salah satu ejen pengubah yang boleh melakukan perubahan untuk masa hadapan negara. Jadi, dan tidak dinafikan juga bahawa setiap pemuda yang ini ideologi yang berbeza
Jadi soalan saya kepada saudara Nazmi Putra, apakah ideologi politik mahasiswa di kampus di tempat saudara Nazmi, dan ideologi politik yang bagaimana yang perlu diterapkan pada diri seorang mahasiswa? Okey, saya mempersilakan. Tafadhal masykurah, Nazmi. Okey, terima kasih kepada saudara Dizaiman atas soalan tadi. Okey, berbalik daripada ini, saya menyambut kembalilah apa yang dikata oleh saudara Dizaiman. Okey, kalau kita lihat kami walaupun kami digelar sebagai lautan biru dilaungkan, ada 3 perkara yang selalu dilaungkan. Yang pertama iaitu perpanjangkan tangan. Perpanjangkan tangan, penyambungan lidah, dan yang ketiga, jantung ini adalah milik masyarakat. Ini adalah slogan yang selalu dinaik-naikkan atau dijadikan satu memanaskan diri mereka. Pertama dari Lautan Biru Universiti Islam Negeri Araniri inilah sendiri. Dan berbalik pada ideologi, saya tak nak saya bukan nak katakan mereka ni ya, kita tahu mereka ni ada perbezaan ideologi perjuangan. Dan kita tahu setiap ni ada mesti ada ideologi sosialis, ada ideologi berapa yang lain lah, yang semua tu semua ada. Tapi apa yang menjadi dasar yang sepatutnya dikembalikan, maksudnya kita kalau di Indonesia ni kita kenal adalah Pancasila. Saya tahu teman-teman di Malaysia kalau ni mesti tahu juga apa tu Pancasila. Sepatutnya ideologi mahasiswa terutama yang di Indonesia, baik pun di Aceh, perlu kembalikan ideologi Pancasila tu sendiri dalam kampus. Dan ini yang sebenarnya yang menyatukan antara wadah dalam kampus sendiri. Dan saya bagaimana saya melihat kampus ni yalah seperti saudari Nur Syahira tadi mengatakan di Indonesia ni adalah agresif. Tapi bagi saya bukan agresif, tapi perkataan yang lebih baik adalah proaktif. Mereka ni sangat proaktif. Sebab tu kalau turun ke lapangan ni, mereka ni adalah golongan yang pertama. Atau yang sekecil-kecil, contoh. Kalau macam contoh, hak mahasiswa tentang apa-apalah pembelajaran. Mereka sanggup demo di depan dekan. Atau di depan rektor. Sebab tu kalau kita katakan yang saya pakai baju warna biru ni adalah blazer warna biru ini adalah baju kalis peluru. Bukan baju kalis peluru je. Baju anti polis. Jadi bila kami sarung je baju ini, turun ke jalanan kami ni paling macam mana istilah dia, kami boleh terbak semua jalan. Jadi sebab tu kalau kita tengok baru-baru ni macam tahun lepas, perjuangan ini bukan daripada Lautan Biru saja, maksudnya daripada yang berbaju ni, maksudnya blazer biru ni je, bahkan di seluruh Aceh kita tu turun. Mencecah hampir lebih, kalau contoh universiti di UIN hari ni ada 15,000 mahasiswa. Bayangkan di universiti yang lain, ada Universiti Darussalam, DPD dan Aceh yang lain turun semata-mata untuk demo di depan pejabat gubernur. Gubernur ni kalau lihat di Aceh, dia adalah yang pimpinan yang tertinggi, yang bahagian pengurusan. Dan disebabkan dilihat masa yang itu tu demo kita itu disebabkan hak masyarakat. Terutama tentang PTMM lah. PTMM ni adalah PT Emas Murni. Jadi ini yang menjadi jadi kebangkitan mahasiswa itu. Itu yang dipanggil Lautan Biru. Ketika itu gabung dengan Lautan Hijau, semua gabung. Termasuk jiran universiti kami iaitu Universiti Shah Kuala. Dan ini macam saya adalah mahasiswa Malaysia. Kalau ikutkan kami memang tidak boleh turun berdemo sama sekali. Ini memang ada akta yang
bukan atas ada peraturan yang ditetapkan kami tak demo. Tapi kami ada solidaritas. Pertama-tama saya adalah ketua lembaga. Mana mungkin kalau saya sebagai ketua lembaga tidak memastikan anak-anak buah saya turun untuk demo untuk masyarakat. Sebab mereka adalah jantung masyarakat kita itu. Jadi ideologi yang ada, yang wujud dalam mahasiswa itu adalah demi untuk masyarakat. Jadi mereka ini kalau berjuang tu berjuang sungguh-sungguh. Tapi dari sudut lain, kita kena mengambil satu ibrah yang baik lah. Maksudnya, ya, dari sudut lain kita tengok situasi di Indonesia, baik di Aceh. Demokrasi ni bagi mereka adalah untuk perjuangkan hak-hak masyarakat. Memperjuangkan hak-hak sebagai mahasiswa. Dan kita reflect pada diri kita balik. Kita reflect pada diri kita balik. Kita lihat di bulan Ramadan ini dia menjadi medan munasabah lah sepatutnya. Baik daripada diri saya dan kawan-kawan, teman-teman pimpinan, baik pimpinan di Malaysia atau pimpinan mahasiswa di Aceh dan Malaysia. Dan sepatutnya ideologi ini bersifat membangun, bersifat salam, sejahtera. Dia ada bersifat yang membumi, dia bersifat menyantun. Kita tak nak ada keberobokan sosial dalam kampus dan atau apa masalah yang diterima masyarakat. Kami sebagai mahasiswa sedia apa-apa jua akan berlakulah ketika itu. Dan saya tak jangka lah ketika itu ketika demo yang tahun lepas dia bukan sekadar 1 hari 3 hari. Dan mereka ini dia punya semangat tu tidur di depan pejabat gubernur 3 hari siap berkempen semata-mata nak pertegakkan masyarakat. Dan alhamdulillah minggu lepas PTMM ini dicabut kembali. Dan masyarakat Aceh itu kembali dikembalikan hak-hak mereka. Jadi itu bagi saya ini yang sepatutnya yang ada prinsip kita sebagai mahasiswa, supaya apa persoalan masyarakat ini kita utarakan. Sebab tu ada tiga laungan yang selalu dibawa oleh mahasiswa Aceh dan mahasiswa se-Indonesia, iaitu perpanjangan tangan, penyambung lidah dan jantung ini adalah masyarakat, untuk masyarakat. Jantung ini adalah untuk masyarakat. Jadi bagaimana degupnya mahasiswa tu, jentulah berdegupnya masyarakat. Sakitnya masyarakat, sakitnya mahasiswa kita itu. Jadi itu perjuangan yang bagi saya yang sungguh proaktif dari mahasiswa Aceh. Dan ideologi ini sepatutnya diterapkan setiap lembaga. Memang mereka ini bukan sekadar daripada slogan, tapi mereka ni memang diajar daripada TK lagi. Ada lagu perjuangan mahasiswa. Dia ajar daripada TK. Kita ada. Mereka memang ada lagu perjuangan mahasiswa. Lepas tu mereka memang ada hari yang tertentu, iaitu Sumpah Pemuda, yang mengakibatkan mereka ni macam seolah-olah ada api di kepala tu kalau persoalkan tentang masalah-masalah tentang masyarakat, negara yang menyebabkan keburukan sosial, dan termasuk juga tentang rasuah dan sebagainya. Ini bagi saya dia cukup proaktif dari mahasiswa. Sebab tu kalau tengok dari Indonesia ni, mereka cukup cukup membawa satu naratif kepada saya juga, yang saya melihat ini jauh beza dengan Malaysia ketika ini. Mungkin di Malaysia ni adalah golongan sopan santun mungkin. Dan mungkin mereka ni adalah golongan yang bukan sangat keras, tapi memang keras. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih Saudara Nazmi. Wow, bila saya mendengar Saudara Nazmi bercerita tentang ideologi, saya rasa macam saya nak bertanding jadi MPP balik. Nak jadi MPP balik kat UKM tu. Saya macam semangat berubah-ubah balik. Sebab kita merasakan, saya setuju dengan pendapat Saudara Nazmi Putra. Dia mengatakan ideologi mahasiswa ni sebenarnya memang untuk masyarakat, tetapi berniatkan kerana Allah Ta'ala.
Dan kita bila kita melakukan, maksud yang saya boleh uraikan, maksud yang dikatakan dengan untuk masyarakat ni adalah untuk masyarakat, apa-apa tindak tanduk kita adalah untuk membantu masyarakat. Dengan ilmu yang kita pelajari di universiti kita sendiri pun, kita perlu memberi kepada masyarakat. Itu tugas kita sebagai mahasiswa, sebab kita sebagai ejen pengubah, dan kita sepatutnya menjadi suara ketiga di negara kita ini, di mana suara pertama dan suara kedua adalah kerajaan dan pembangkang. Tetapi kita mahasiswa ni merupakan suara ketiga. Dan tidak wajar kalau kita pun ada terikat juga dengan parti politik di luar. Jadi, dan saya sangat suka ayat daripada Saudara Nazmi tadi tentang ideologi dekat UIN yang dia kata berpanjangan lidah, sambung lidah. Betul saya? Berpanjangan lidah, sambung lidah. Jantung ini adalah milik masyarakat. Dia perpanjangkan tangan, penyambungan lidah, hati ini milik masyarakat. Baik. Berpanjangan lidah. Ayat tu saya sangat menarik dan saya merasakan dia sampai ke hati. Saya merasakan kalau mahasiswa di Malaysia ni mendengar kata-kata ini atau menjadikan ini sebagai slogan, sebab dulu di Malaysia pun ada slogan kita sendiri juga, iaitu student power, mahasiswa hebat, mahasiswa dan pelbagai-bagai lagi yang membuatkan kerajaan takut dengan mahasiswa pada ketika itu. Saya rasa itu masa zaman tahun 60-an dan 70-an dan isu di Baling tersebut. Dan saya merasakan bahawa kita boleh berkatakan, Saudara Nazmi berkatakan Malaysia ini bersifat sopan santun dia. Kita memang kaya dengan adat yang sangat lemah lembut dan sangat sopan santun, dan itu mungkin menyebabkan kita tidak seproaktif mahasiswa di Indonesia. Tetapi itu tak bermakna selembut-lembut kita ni kita tunduk. Sebab kata orang jangan nyalakan api. Kalau nak nyalakan api takut tertumpah dan limpah apinya menjadi besar. Bila dah jadi besar susah nak padam. Waktu ketika itu baru kita dapat tahu bagaimana mahasiswa di Malaysia melonjak naik. Jadi kita dah habis untuk pusingan yang kedua. Terima kasih kepada semua panel-panel kita. Jadi kita buka soalan kepada kita punya penonton. Soalan ini saya mendapati ada 2 soalan saja. Di mana soalan pertama ini ditujukan kepada saudara Adib. Ya. Dia kata mungkin di UiTM sambutan politik kampus amat menggalakkan. Tetapi bagaimana dengan kampus yang mana peratusan turun menurun setiap tahun? Ada mahasiswa yang merasa muak apabila dengan perkataan politik kampus kerana ia telah dipenuhi dengan konotasi yang negatif seperti khianat, tikam belakang, escape kelas dan sebagainya. So pandangan kalian, apakah langkah yang perlu dibuat oleh generasi muda supaya sambutan politik kampus ini kembali pulih? Saya rasa ini bukan sahaja kepada Adib dan mungkin saya bukakan juga kepada saudara Nazmi dan Syahira dan juga sesama kita boleh ini berikan. Okey, saudara Adib boleh mulakan dahulu. Tafadhal masykurah. Baiklah, terima kasih saudara Zaiman. Okey, berkenaan dengan sambutan politik di kampus yang mungkin mahasiswa kita dah merasa jelik bila mendengar perkataan politik itu sendiri. Jadi pada saya, apa yang perlu diperjuangkan oleh kepimpinan kampus, kepimpinan universiti masing-masing, terutamanya pemimpin pelajar, ialah kita perlu membersihkan semula ideologi politik dalam benak fikiran mahasiswa kita. Iaitu kita perlu mendefinisikan semula apa itu politik. Memberi keterbukaan politik kerana mungkin di setengah universiti bersifat mendukung kerajaan. Namun untuk mengadakan keterbukaan politik itu tidak salah untuk kita mengambil pandang daripada dua-dua pihak, sama ada kerajaan dan pembangkang. Jadi pada saya ialah kalau kita memberi ruang kepada mahasiswa untuk lebih mengenali apa itu politik, apa itu pembawaan ideologi parti masing-masing. Saya rasa di situ mahasiswa boleh membuat pilihan yang lebih bijak. Mahasiswa boleh menilai sendiri apa yang patut mereka pilih, apa yang patut mereka mengundi. Jadi di situ saya merasakan menggunakan medan PRK, pilihan kampus, sedikit sebanyak kita boleh membuka ruang juga untuk mahasiswa mengenali ideologi-ideologi pembawaan parti-parti yang sedia ada di Malaysia.
Itu sikit sebanyak yang boleh saya kongsikan. Terima kasih. Mungkin ada saudara Nazmi ingin menambah. Nazmi Putra. Okey, bagi saya perlu jelas dulu kepada mahasiswa kampus sepatutnya tentang apa ideologi politik. Bagi saya politik ini adalah bagaimana dia adalah persoalan pengurusan. Dia bermula daripada diri kita, mengurus diri, kan. Jadi sebab tu kalau saya sependapat dengan Pendeta Zakbar, iaitu politik ni adalah soal pengurusan, mengurus satu pentadbiran atau satu organisasi. Dan bagaimana setiap apa yang mengurus tu dua kataan yang boleh saya pecahkan pada poli. Poli ni kita tahu, poli tu maksudnya ramai, kan? Ramai. Itu banyak dan tik ini memang tak ada maksud, tapi saya rangkumkan adalah taktik, iaitu yang boleh kalau digabungkan adalah banyaknya taktik atau banyak strategi. Dalam banyak-banyak yang ni, dalam politik ni juga kita perlu banyak juga strategi bagaimana untuk menyedarkan bahawa dalam politik ini bukan politik tu yang menyebabkan keburukan sosial dalam kampus tu, bukan. Tapi disebabkan manusia yang terlalu rakus, terlalu dan seakan-akannya lah. Tapi kembali pada itu, apakah strategi kita balik untuk menyedarkan kepada mahasiswa kampus ini betapa pentingnya politik ini sebab dia berkaitan tentang universiti kita, berkaitan kebajikan mahasiswa dan isu yang selalu dekat dengan kita ini adalah tentang pendidikan, kan. Jadi ini yalah sebab bila orang dengar je pasal politik, aku tak nak terlibat. Padahal dia dah politik dengan diri sendiri, bangun pagi setiap daripada pagi sampai tidur, itu semua dia politik dengan diri sendiri. Tapi kita tak tahu bagaimana kesedaran yang ada pada diri sendiri. Itu je dari saya. Jadi kena terangkanlah bagaimana supaya sampai mesej kesedaran politik itu pada diri seseorang. Baik, jadi kat sini kita dapat merasakan bahawa politik yang dikatakan ada negatif-negatif ini, itu yang saya katakan politik yang saya setuju dengan kata saudara Adib dengan saudara Nazmi. Politik ini sebenarnya tidak kotor. Yang kotor tu adalah tangan-tangan orang yang memegang jawatan dalam politik itu yang membuatkan politik itu jadi kotor. Dan mungkin orang, sebab tu saya mengatakan tadi, saya tidak sepatutnya mahasiswa itu terlibat dengan politik di luar, kerana dia akan mencemarkan pemikiran-pemikiran mahasiswa. Kerana seorang mahasiswa dia perlu membersihkan diri dia daripada fahaman politik luar dan sentiasa untuk bergerak dan berjuang untuk meningkatkan usaha mahasiswa, kerana mereka ini adalah ejen pengubah yang akan mengubah nasib masyarakat dan akan membawa negara kita ke masa depan yang lebih cerah. Jadi kalau ini adalah pandangan daripada saudara Adib dan saudara Nazmi, yes, saya juga betul dengan setuju. Kita perlu kena mendedahkan balik, kena memberi penerangan kepada mahasiswa di tempat-tempat kita. Apa itu sebenarnya politik dan kenapa kita kena terlibat juga dalam politik. Walaupun kita tidak perlu totok, tetapi kita kena terlibat juga. Kerana dia bermainkan dengan soal diri sendiri, kepentingan diri kita dan juga untuk orang di sekeliling kita. Jadi untuk soalan kedua kepada saudari Nur Syahira. Ya, tu saudari Nur Syahira. Boleh saya tambah sikit untuk soalan satu tadi? Oh boleh, silakan. Tak ada masalah. Silakan. Okay. Terima kasih. Saya nak bercakap sikitlah tentang escape class tadi sebab saya ada dengar perkataan escape class. Dan saya amat tak setujulah dengan perkataan tu sebab escape class menunjukkan yang kita ponteng kelas ataupun kita skip kelas untuk membuat sesuatu benda. Jadi bagi saya kalau politik ni tak semestinya kita kena escape kelas. Kita ada 24 jam sehari. Kelas kita kalau di Unisel 3 jam je untuk satu subjek. Paling maksimum kelas kita akan ada 2 atau 3 kelas. Jadi tak mustahil untuk pelajar skip kelas. Mustahil untuk pelajar skip kelas kalau
kita ada 24 jam sehari. Selebihnya waktu kelas tu kalau 3 jam kita ada lagi 21 jam untuk kita berkempen. Jadi untuk skip kelas ni saya rasa benda yang tak berbaloi lah bagi saya sebab benda saya teringatlah dengan pesan senior saya semasa sebelum saya bertanding atau sebelum saya pilihan raya tu dijalankan semasa menjadi calon. Senior saya cakap kepimpinan pelajar perlu bersifat neutral dan tidak dipengaruhi oleh ideologi politik luar. Jadi dalam masa yang sama, jangan hilang fokus dalam menuntut ilmu. Universiti tidak boleh dijadikan gelanggang politik sehingga kita melupakan tanggungjawab sebenar kita sebagai mahasiswa, iaitu tanggungjawab kita untuk belajar. Jadi pilihan raya kampus sepatutnya menjadi platform untuk membuktikan kematangan idea untuk berfikir serta sedar akan tanggungjawab terhadap masyarakat kampus dan umat. Jadi saya rasa kalau escape class ni benda yang saya paling tak setujulah untuk kalau dikaitkan dengan politik sebab kalau kita tak jalan politik pun kita akan ada juga mahasiswa yang escape class, ada juga mahasiswa yang terlajak tidur sebab terlalu lama berjaga pada waktu malam dan dia pun skip kelas. Kalau dia tak berjalan politik tapi dia skip kelas juga, so apa beza dengan kita? So itulah yang saya nak tambah. Terima kasih. Baik, memang soalan gelaran skip kelas atau escape kelas ni biasa diberikan kepada pembimbing mahasiswa. Selalunya yang berikan ayat-ayat seperti ini, saya merasakan mereka tidak pernah terlibat dalam kepimpinan bagi mana-mana persatuan sebab dia bukan soal skip kelas tetapi kita perlu pergi sebab arahan daripada pihak atasan. Kalau pihak atasan membenarkan kita tak datang, tak ada masalah. Tetapi kalau kita perlu datang, ada perkara penting dibincangkan, kita terpaksa. Tetapi tidak bermakna kita melalaikan ataupun kita tidak mengambil tahu tentang pelajaran. Kita mengambil berat kerana memang tugas utama kita di universiti untuk menuntut ilmu. Dan ilmu kita itu untuk diberikan kepada masyarakat. Jadi untuk soalan kedua, kepada saudari Nur Syahira juga, daripada Sharifah Nasuha, seorang wanita, dia berkata, dia ingin bertanyakan, sejauh mana politik kampus ini terikat dengan politik Malaysia? Contohnya, ada proksi parti politik kampus yang bergerak di bawah naungan parti politik Malaysia. Adakah sepatutnya parti kampus ini bergerak sendiri tanpa terpengaruh dengan parti politik luar? Itu persoalannya. Panas soalan ini. Jadi saya berikan kepada Siti Nasyairah untuk menjawabkan soalan ini. Sekian, terima kasih. Tafadhal masykurah. Okay, untuk menjawab persoalan perlu ke politik luar mempengaruhi politik kampus, saya rasa itu adalah benda yang tak perlulah sebab kita tahu pengaruh politik luar sangat besar berbanding dengan politik kampus. Di Malaysia ni ada berjuta-juta manusia, berjuta-juta orang yang boleh mengundi, yang boleh mempengaruhi kita. Jadi saya rasa kalau politik di luar maupun di mana-mana lah politik, apa-apa jenis politik pun kalau mempengaruhi dalam kampus, seperti yang saudara Adib tadi tak silap saya bercakap, kalau politik di luar ni dia mempunyai pengaruh yang tinggi berbanding dengan politik dalam kampus ni. Jadi politik di luar ni saya rasa kalau untuk di dalam kampus ni baik kita mulakan yang kecil dulu, daripada dalam kampus dulu kita menerapkan dalam kampus kecil-kecil parti, baru kita bila kita dah berada di dunia yang sebenar, di dunia kita di luar, baru kita berterlibatlah dengan parti-parti politik yang lebih besar. So, bagi saya sebab saya tak kata yang parti politik di luar tu kotor, tapi berdasarkan apa yang saya lihat sepanjang sebab saya melihat sepanjang lebih kurang 10 tahun, maksud saya daripada saya faham tentang politik ni, saya nampak pelbagai permainan yang dimainkan oleh parti-parti politik di luar. Ada yang ada yang sanggup beli undi, macam itulah yang kita ataupun koyakkan undi macam baru-baru ni yang terjadi di Indonesia kan, ada conteng tak silap saya, conteng undi tu untuk rosakkan undi tu, ataupun macam yang selalu isu kita boleh dengar lah foreigner ataupun warga luar dapat kuasa untuk, warga luar ni dapat kuasa untuk mengundi bagi pihak masyarakat, sedangkan
ada masyarakat kita yang tak layak untuk mengundi. Kenapa warga luar, warga Indonesia, warga Bangladesh boleh mengundi untuk bagi pihak kita. Jadi itu adalah salah satu taktik yang bagi saya agak kotor untuk dibawa ke dalam kampus. Sebab bagi saya kampus ni adalah satu medan yang kita diberi satu medan untuk kita belajar dan mengajar. Jadi apabila kita belajar benda yang apabila parti politik luar ini masuk ke dalam kampus dan mengajar benda-benda begitu, dia akan menjadikan seumur hidup kita. Maksudnya dia akan mempengaruhi kita untuk melakukan benda yang sama di masa akan datang. Jadi saya rasa benda tu tak relevan lah untuk kita melaksanakan, sebab permainan kotor ni kita tahulah kan, kalau walaupun kita dapat undian sikit tapi kita boleh menang kalau kita menggunakan permainan yang kotor. Itu bagi saya tak adil lah untuk mana-mana parti politik ataupun parti dalam kampus yang berusaha untuk memenangi satu kerusi tu, tapi dia dipermainkan dengan permainan-permainan yang kotor begitu. So saya rasa saya dapat menjawab soalan untuk parti politik tu, sebab memang saya tak setujulah untuk bawa ke dalam kampus. Terima kasih kepada saudari Nur Syahira. Memang sememangnya pemikiran mahasiswa ni tidak perlu dimomokkan ataupun dipengaruhi oleh posisi-posisi luar. Kerana kita ada matlamat kita. Kalau kita yang akan menjadi suara ketiga. Bagaimana suara ketiga ini memperjuangkan suara rakyat jika berlakunya perbalahan dan pertembungan di antara kerajaan dan pembangkang pada suatu hari nanti. Itu yang kita merisaukan sebenarnya. Jadi terima kasih Nur Syahira. Saya mengharapkan kepada saudari yang bertanya itu terjawablah soalan-soalan yang diberikan tadi. Dan ini adalah soalan terakhir daripada adik Raja Muhammad Afifuddin. Raja Muhammad Arif, Raja. Adik ni dia merupakan alumni PMG Selangor 2020 yang sangat berminat dengan bidang politik. Kita doakan adik-adik ni dapat mencuburi bidang sains politik di tempat pengajian adik ni. InsyaAllah, amin. Dia bertanya, bercakap berkaitan ideologi politik yang dibawa oleh mahasiswa di universiti, tadi ada menyebut bahawa ideologi politik ini lebih bersifatkan memperjuangkan hak-hak yang bersifat kemanusiaan. Sekiranya seseorang mahasiswa itu mahu gerakkan anak-anak buah mereka, pendekatan apa yang orang kata lebih mesra serta boleh membawa gambaran yang lebih jelas kepada anak-anak buah? Yalah, maklumlah apabila pelajar dengan politik je dah tak nak libatkan diri dan sebagainya. Tetapi mereka mahukan hak mereka terbela. Boleh beri pandangan? Soalan ini terbuka kepada semua panel. Siapa rasa yang ingin menjawab, dipersilakan. Tafadhal mashkura. Bagi pada saudara adik dulu. Baik, terima kasih. Berkenaan dengan soalan ini, bagi saya soalannya ialah pendekatan apa yang lebih mesra untuk membawa gambaran yang lebih jelas kepada anak-anak buah. Sebab dia risau pelajar tak berminat dengan politik, lepas tu macam mana mereka nak membela nasib kan? Hello? Okey tak? Dengar tak? Okey. Bagi saya untuk kepimpinan mahasiswa universiti, kita perlu bersifat lebih inklusif terhadap dalam memperjuangkan hak kemanusiaan, memperjuangkan hak-hak kemanusiaan mahasiswa. Kerana mungkin ada yang berfikiran, segelintir yang berfikiran bila menjadi pemimpin pelajar, mereka bersifat eksklusif, mereka merasakan mereka above others. Sedangkan mereka perlu sedar bahawa mereka itu serving others. Dia tu mereka duduk untuk memberi khidmat kepada mahasiswa yang ada. Jadi instead of bersifat eksklusif, merasakan diri mereka diberi satu, diangkat kepada satu level yang lebih tinggi, tapi mereka perlu berfikir mereka berada di bawah untuk mengangkat mahasiswa bersama. Itu yang saya rasa pendekatan yang perlu ada dalam untuk memproaktifkan dan menggerakkan lagi kepimpinan mahasiswa di universiti. Saya menjawab soalan Raja Muhammad Arifuddin, dan juga saya buka kepada para ahli panel yang lain untuk menambah.
Okey, bagi saya pula menjawab kepada agenda Raja Muhammad Arif Haifuddin ini, ya kena jelas. Kalau seperti di Aceh, kalau tengok situasi saya, walaupun saya adalah ketua lembaga asal daripada negara jiran Malaysia, tetapi apa yang menyebabkan kalau di Aceh ni mereka kalau suruhan untuk turun ke kemanusiaan tu mereka sangat inilah maksudnya titik berat, dan ada juga yang dikatakan segelintir daripada mereka ni yang memang tak nak terlibat dengan politik ini, menyebabkan perjuangan mahasiswa tu akan berakhir. Tidak, maksudnya sebagai yang maksudnya untuk perjuangkan hak-hak tentang kemanusiaan tak diteruskan, walaupun yang pejuang tu adalah seorang, 2 orang, 3 orang, dia akan tetap diteruskan. Tetapi bagaimana nak bawa yang golongan yang lain, maksudnya yang tak nak ini, terserah pada diri mereka. Kita tak pernah ada buat satu kewajipan pada mereka, kalian perlu kalian semua wajib turun. Tak. Maksudnya ini adalah pilihan mereka dan kita tak ada paksaan dalam bab ini. Tapi itu berdasarkan kesedaran mereka sendiri. Kalau yang berjuang itu adalah seorang, 2 orang, 3 orang, walaupun ketua lembaga pun, itu dipersilakan. Kami tak ada masalah. Tapi bagaimana perjuangan sebagai mahasiswa tu tak diteruskan, walaupun yang tampil tu adalah seorang. Tapi mana mungkin kalau Lautan Biru ini yang datang tu adalah seorang, tidak mungkin. Tapi mesti hadir dengan lembaga-lembaga yang lain, ketua lembaga yang lain. Tak? Itu. Sebab tu ini perlu jelas dalam politik kampus, perlu jelas apa perwawakan politik kampus sebenarnya. Siapa ketua kita, apa prinsip yang dibawa supaya kita bukan menyebabkan kita ni jauh daripada politik kampus. Kita boleh macam mana? Sekurang-kurangnya lah mahasiswa ini kena tahu juga tentang politik kampus. Baik pun dalam sifat kemanusiaan, wajib. Bagi saya wajib perlu tahu. Walaupun tak suka bagaimana pun perlu ada juga. Walaupun sedikit. Sebab ini isu semasa dalam kampus, isu masa dalam kemanusiaan. Jadi sekurang-kurangnya tidak terlibat dalam politik. Sekurang bagi solidariti pun dah cukup baik dah bagi saya. Itu saja. Daripada saya. Mungkin ada Serina Syahira ada nak tambah? Saya rasa apa yang ditambah oleh dikatakan oleh saudara Adib dan saudara Nazmi tadi dah cukup kot untuk menjawab persoalan tu, sebab semua yang mereka kata tu memang betul. Semuanya saya setujulah apa yang mereka katakan untuk jawab persoalan adik tu tadi. Baik, kita pun masa pun sudah mencemburui kita sebenarnya. Terima kasih kepada penonton-penonton yang berada di rumah yang sudi bersama-sama kami dari awal hingga ke akhir, dan mungkin ada yang masuk keluar kan. Tapi tak kami faham, duduk di rumah ada banyak aktiviti dan juga mungkin mak suruh beli barang ke dan sebagainya. Dan boleh juga kita beri kepada setiap panel untuk memberikan kata-kata akhir. Saya persilakan selama 9 minit untuk memberikan kata-kata terakhir. Adib, Saudara Adib, dipersilakan. Kata-kata akhir ini yang perlu diberikan kepada penonton-penonton dan mungkin adik-adik kita dan mungkin kawan-kawan kita yang berkaitan dengan politik di kampus. Baiklah, izinkan saya untuk mula dulu. Okey, sedikit kata-kata akhir. Pemimpin mahasiswa yang berada dalam tampuk pimpinan, gunakan platform ni sebagai platform untuk kita menabur bakti, menabur jasa, tapi dalam masa yang sama juga platform untuk kita belajar, untuk mematangkan diri kita. Kerana kalau dilihatkan sebenarnya kita berada di tengah, kita berada di tengah, iaitu perantara di antara pelajar dan juga pihak pengurusan. Apa yang kita memperjuangkan ialah hak-hak pelajar, dan apa yang kita perlu memahamkan para pelajar ialah apa kehendak pengurusan. Jadi kita perlu bersifat neutral,
tanpa kita mengabaikan hak-hak pelajar, hak-hak mahasiswa kita. Jadi bagi saya, enjoy the journey, enjoy the process sementara kita masih berada di tampuk pimpinan ini. Kautlah sebanyak mungkin pengalaman yang kita ada. InsyaAllah ini proses mematangkan kita, proses mengangkat lagi diri kita ke satu arah, ke satu level yang lebih baik, insyaAllah. Saudarina Syahira, silakan. Okay, untuk kata-kata akhir, saya pesan kepada mahasiswa lah, tak kisahlah mahasiswa dari mana pun, untuk menjadi pimpinan ni tak susah tapi tak mudah. Jadi untuk lagi-lagi untuk menjadi pimpinan mahasiswa di peringkat Majlis Perwakilan Pelajar kan. Jadi untuk kepada yang ingin mencuba dialu-alukan, sebab jika ada peluang tu kita ambil je, kita grab peluang tu untuk kita ambil pengalaman seberapa banyak yang boleh. Saya memetiklah kata-kata daripada Naib Chancellor saya iaitu Prof Rizwan. Beliau berkata, kita selagi kita bergelar student, kita buatlah berapa banyak salah kita nak buat. Selagi kita bergelar student, kita boleh buat salah dan salah itu akan diperbetulkan. Jadi janganlah buat salah dan buat lagi. Tak betul-betul kan. So buat dan betulkan. Bila Prof cakap macam tu, dia kata bila beliau dah berada di satu tahap yang tinggi sebagai Naib Chancellor di UNISEL, beliau tak boleh buat salah dah. Kalau beliau buat salah, bawah dia habislah, hancurlah bawah pimpinan-pimpinan bawah dia ataupun struktur organisasi di bawah beliau kan. So itu beliau berpesan lah, kalau selagi kita bergelar pelajar, kita tak salah untuk buat salah. So kalau kita tak ada peluang untuk jadi pimpinan di dalam Majlis Perwakilan Pelajar, kita boleh jadi pimpinan di dalam organisasi ataupun persatuan, kelab yang adalah di universiti masing-masing. Jadi saya last sekali akhir kata saya nak bagi sikitlah pesan daripada Pak Nasir. Pak Nasir ada dulu dia pernah bercakap tentang mahasiswa ni. Dia cakap pemimpin itu tidak lahir di bilik kuliah, tapi lahir dari kancah masalah dan kesanggupan untuk keluar dari kempumpung rakan sebaya. Maksudnya bergeraklah ke dunia luar, bergeraklah daripada circle kawan-kawan kita. Kalau kawan-kawan kita ni mengamalkan sikap 6K, katil, kelas, kafe, komputer, kampung, apa lagi, macam K kita boleh amalkan. Kalau mereka mengamalkan sikap 6K tu, why not kita keluar? Bukannya kita, maksudnya couple, bukannya kita keluar untuk lari daripada mereka. Kita cuma keluar untuk kehadapan sedikit dan membuat lebih baik daripada mereka, supaya mereka dapat mengikut jejak langkah kita, supaya mereka pun akan menjadi lebih baik lah. So bagi saya tak salah untuk kita keluar sikit daripada circle kawan-kawan kita untuk memperbaiki kehidupan kita dan kehidupan rakan-rakan kita lah. So jika ada peluang yang untuk menjadi pemimpin, grablah peluang itu sebaik yang mungkin lah, dan laksanakan tanggungjawab itu dengan amanah dan tanggungjawab yang diberikan tu kita laksanakan dengan sebaiknya. Wallahualam. Terima kasih kepada penganjur yang sudi menjemput saya dan moderator. Sama. Yang terakhir, Saudara Nazmi mungkin boleh berikan sedikit kesimpulan yang sangat ringkas. Masya-Allah, saya rasa teman-teman kita cukup inspirasi kesimpulannya. Kalau saudari memetik Pak Nasir, saya pun memetik Pak Nasir juga. Sebab bagi saya Pak Nasir ni dia lah Asia Tenggara kan, jadi dia menjadi tokoh utama dalam gerakan politik di Asia Tenggara juga. Jadi saya memetik juga Pak Nasir apa yang dikatakan, iaitu kita membangun sambil merobohkan. Dan istilah lain, kita hari ini bersungguh-sungguh untuk perjuangkan tentang sebagai pembinaan, kita perjuangkan tentang kebajikan mahasiswa. Tapi dalam satu hal kita sambil merobohkan. Seperti apa tadi, tak masuk kelas dan sebagainya. Itu jangan berlaku. Sepatutnya jadi mahasiswa, jadi pimpinan pun atau yang paling tertinggi pun, kita perlu ada sifat malu.
Bila dia ada sifat malu sebagai seorang pimpinan mahasiswa, dia akan berlaku seperti itu. Sebab tu walaupun katanya adalah tiga perkataan itu, membangun sambil merobohkan, ini adalah satu konsep yang saya rasa sungguh menginsafkan diri saya. Sebab yelah, kita bayangkan kalau contoh satu hari kita ambil contoh lah, kita dah solat banyak-banyak ni, dah beribadat banyak, tapi dalam sambil-sambil kita buat benda-benda maksiat yang lain. Jadi rugi situ, rugi kita jadi mahasiswa, rugilah kita jadi seorang hamba, jadi rugilah kita. Sebab apa yang paling penting kita melakukan ini untuk mendapat keberkatan dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya berpesan, bukan saya berpesan kepada diri anda yang melihat ini, yang menonton ini, bukan panel saja, tapi pada diri saya supaya apa yang saya bawa untuk kepimpinan ini, supaya kita dapat mengisaf diri kita, supaya kita dapat menunduk lagi kita ke bumi lah, maksudnya sujud, supaya kita menjadi golongan yang Rabbani. Sekian saja, dan saya minta maaf sekiranya kalau ada salah tutur dan apa-apa daripada moderator dan panel lain. Itu saja daripada saya. Baik, terima kasih kepada saudara Nazmi. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada semua ketiga-tiga panel kita yang sangat-sangat hebat dan sangat-sangat terbuka pemikirannya dan sangat-sangat berterima kasih untuk berkongsi segala pendapat dan juga ilmu berkaitan dengan politik di kampus. Dan tapi itulah, masa pun mencemburui kita pun tidak boleh memanjangkan forum ini. Dan saya pun mengetahui bahawa kita semua ada tanggungjawab masing-masing lepas ni, yang mungkin ada kelas ke dan mungkin ada nak tolong mak ke dan sebagainya. Baik, saudara Adib ada kelas. Bagus. Baik, jadi saya mengharapkan moga apa yang kita dapat pada hari ini tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan untuk tuan-tuan kamu semua, berdasarkan apa kita sudah dapat pada permata dan perkongsian pada hari ini, pengayuh sudah di tangan, perahu sudah di air. Fikir-fikirkan dan jangan sesekali berhenti berfikir. Jadi renung-renungkan. Saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada salah dan silap. Assalamualaikum. Jumpa.